Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang kita rasakan sampai saat ini. 我们感谢神，我们知道今天仍然感受到神的眷顾与保守。 Kita bisa bersama-sama kembali masuk dalam ibadah melalui klasis priangan. 我们今天能够接着把两岸区会所举办的崇拜， Kiranya kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. 我们要预备心来进入今天的崇拜会。 Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. 我们在神面前静默。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起来歌颂赞美神。 Umatnya, pujilah. 圣徒齐来歌唱。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ayat pembuka pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. 今天的实理经文是取自马太福音第18章21到22节。 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia
dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 那时彼得近前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次够了吗？”耶稣说：“我对你说，不是7次，乃是77次。” Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ku mau jadi murid Yesus. 我们一起来唱诗：主，我愿做你信徒。 Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai murid Kristus datang kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，成为神的门徒，我们来到神的跟前。 Kita datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. 我们要来到跟前，承认自己一切的过犯。 Dan kita bersyukur untuk anugerahnya yang menyelamatkan hidup 我 kita. 们感谢神拯救的恩典。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk datang di hadirat-Mu ya Bapa, untuk beribadah bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sebagai gereja Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kami tetap bisa menyediakan waktu kami, hati kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami hari demi hari.
Dan saat ini Bapa, sebelum kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sebagaimana hidup yang terbuka Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, lihatlah hati kami, lihatlah motivasi seluruh kehidupan kami. Apakah sungguh-sungguh hati kami, hidup kami layak di hadapan Tuhan? Jikalau ada dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, selama hari-hari yang sudah kami lewati, dan ada yang tidak berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, kami mohon saat ini pengampunan dari-Mu. Kami percaya pengampunan itulah yang memulihkan kami. Oleh sebab itu, dengan iman percaya kami serahkan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, supaya kami boleh terus belajar menjadi murid Kristus yang semakin hari semakin disempurnakan. Kami bersyukur untuk kasih karunia, anugerah yang Allah berikan kepada setiap kami. Dan dengan rasa syukur kami imankan kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah saat ini terambil di dalam Mazmur nomor yang ke-130 ayat yang ketiga dan 4. Demikian firman Tuhan. 弟兄姐妹们，今天早上我们要领受神的恩典信息，是取自诗篇130篇第4、第5节。 Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. 主耶和华啊，你若纠察罪孽，谁能在你面前站得住呢？但你甘愿饶恕，要使人遵从你。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. 这是耶稣基督的恩典信息。 Mari kita meresponnya dengan satu pujian dan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. 我们要来回应，唱一首诗歌。 Kasih Tuhan, selamatkanku. 主爱救我。 Dalam dosaku hanyut, jauh dari Tuhanku. Beban dosa menekan, hatiku susahlah.
disampaikan oleh hambanya Pendeta Melisa. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan agar kita boleh memahami firman-Nya. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！还没有听到之前，我们先来到主跟前，一起来祷告。 Bapa di surga, kembali kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau tetap berbicara kepada kami, karena sesungguhnya seringkali kami merasa diri kami sudah cukup baik. Tapi ketika kami bercermin kepada firman-Mu, kami sadar masih banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kepada kami kasih karunia, supaya kami juga mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Kejadian pasal yang ke-50. 我们要看一处的经文，在创世纪第50章 ayat yang ke-20. 第20节。 Demikianlah firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 神的话这样说：从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。 Satu bagian lagi dari Matius pasal 18. 还有一处是在马太福音第18章 ayat 32 hingga 35. 32到35节。 Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 32节，于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，像我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，天父也要这样待你们了。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. 这是神的话语，凡读了并存在心里的人，而且行在生活上的人有福了。 Bapak Ibu, tema kita pada pagi ini berbicara mengenai pengampunan, memulihkan semua. 亲爱的弟兄姐妹们，今天我们早上的讲题是宽恕可以恢复一切。 Pengampunan memulihkan semua. 宽恕可以恢复一切。 Berbicara mengenai pengampunan, seringkali kita sudah memberikan pengampunan. 如果提到宽恕呢，我们常觉得我们已经给予了宽恕。 Kapan kita mulai menyadari bahwa kita ternyata masih sulit memberikan pengampunan? 我们什么时候意识到我们其实呢还很难给别人宽恕？ Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, 当我们面对问题的时候， atau kita ketemu dengan orang-orang yang selalu memberikan kesulitan kepada kita. 或者我们遇见一些
带给我们很多麻烦的人。 Disitulah kita mulai terasa atau mulai menyadari ternyata saya masih sulit memberikan pengampunan. 就在那个时候，我们才发觉我们其实很难去宽恕人。 Perikop yang kita baca tadi dari Kejadian pasal 50刚才我们所读的这一段经文在创世纪50章， mengenai Yusuf yang memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. 关于约瑟宽恕他的兄弟们。 Bapak Ibu, kalau kita pikirkan seandainya hidup Yusuf itu sulit, dia masih di dalam penjara, 弟兄姐妹们，我们设想，如果约瑟当时呢还在监狱，然后他的生活是非常的 dia 艰 tidak 难， menjadi penguasa, 他不是掌权者， apakah masih bisa dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya? 他是否还能够去饶恕、宽恕他的兄弟们呢？ Bukankah dia memberikan pengampunan ketika dia sudah sukses, dia sudah menjadi penguasa di Mesir? 当他宽恕他的兄弟们的时候，他是埃及的一个有权柄的人。 Tapi seandainya hidupnya tetap sulit, mampukah Yusuf memberikan pengampunan? 如果当时他是处在一个很艰难的时候，他能够去饶恕他的兄弟吗？ Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan Yusuf yang lalu, 如果我们看见约瑟的以往的生活， ketika dia difitnah oleh istri Potifar, 当他受到波提法妻子的诽谤， Yusuf tidak dikuasai oleh marah, sakit hati, dan sebagainya. 他并没有被那些愤怒或者怨恨、心痛来控制他， Tetapi Yusuf tetap fokus melakukan hal-hal yang baik. 但他仍然专注于那些美好的事物。 Bahkan ketika dia juga ada di dalam penjara, 当他在监狱的时候， kita melihat bahwa dia juga dilupakan oleh juru minuman raja. 他也是被那个酒政所遗忘了。 Kita tidak mendapati bahwa Yusuf mengomel. 我们没有发觉约瑟呢，他埋怨 Orang ini sudah ditolong tapi tidak ada terima kasihnya. 约瑟已经帮助了这个人，但是他并不感谢。 Yusuf tetap memilih sikap hidup yang realistis. 但是约瑟选择了一个很正确的态度， Bahwa ada orang yang lupa akan pertolongannya, tetapi juga ada orang yang ingat akan 是 pertolongannya. 的，有一些人忘记了他的好，但是也有一些人能够记住他所做的。 Jadi dari kejadian-kejadian yang lalu kita bisa menyimpulkan, kalaupun Yusuf hidupnya tetap sulit, dia masih bisa mengampuni 通 saudara-saudaranya. 过约瑟所遭遇的一切呢，我们可以看到，虽然约瑟处在艰苦的状态，他还是能够去宽恕人的。 Bagaimana dengan kita, kalau hidup kita itu tetap dalam kondisi yang sulit, mampukah kita merespon dengan benar? 如果我们是处在一个很艰难的状况，那么我们能够去宽恕人吗？ Atau kita menjadikan keadaan yang sulit itu sebagai satu alasan? 或者我们以这种艰苦的日子呢，成为一个借口？ Hidup saya saja sudah sulit, 我自己都很苦了， untuk apa saya bersikap benar? 我为什么必须做正确的事呢？ Kita belajar mengapa Yusuf mau mengampuni 我们 saudara-saudaranya. 一起来学习为什么约瑟他要宽恕他的兄弟们。 Yang pertama kita belajar, kalau Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dia sebab percaya akan pemeliharaan Allah yang terus-menerus. 我们一起来看，为什么约瑟能够去宽恕他的兄弟，是因为他相信上帝那永不止息的眷顾。 Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. 从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命。 Yusuf 就 melihat 今日的光景， Yusuf melihat pemeliharaan Allah yang terus-menerus di balik kejadian yang dia alami. 约瑟已经看到，在他所遭遇的一切背后呢，有神那永不止息的眷顾。 Pengalaman hidup yang begitu pahit membuat mata Yusuf tetap terarah kepada Tuhan. 他所遭遇的这一切苦毒呢，使他的眼睛
睁开了。 Engkau yang mengizinkan saya mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu pahit, tapi Engkau juga akan menguatkan saya untuk melewatinya. 你让我遭遇这一切困苦，但是呢，你也一致的加给我力量。 Yusuf yakin Tuhan yang memelihara hidupnya pada masa yang lalu, Tuhan yang sama juga akan memelihara hidupnya untuk masa yang akan datang. 又是相信，同样的神也将保守他的前程。 Jadi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena dia percaya pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus. 约瑟能够去宽恕他的兄弟们，因为他知道上帝不断的眷顾他，保守他。 Apakah kita percaya pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus? 我们是否相信神不断的去眷顾我们、保守我们呢？ Berapa banyak orang Kristen yang tidak dapat mengampuni karena dia merasa orang itu sudah menyusahkan hidupnya. 有很多人或者基督徒无法去宽恕人，因为他们觉得那个人带给他太多的麻烦了。 Saudara-saudara, ada banyak anggota keluarga yang bermusuhan. 有许多家庭呢，他们家人呢互相的对敌， Karena ada salah satu anggota keluarga yang mau mengambil hak daripada saudara yang lain. 因为其中的一个成员呢有贪婪的心，想夺取他人的权利， Seperti yang terjadi di rumah duka Heaven. 就好像发生在天堂殡仪馆的事件。 Anaknya ingin mengambil milik mama kandungnya. 儿子呢想夺取亲生母亲的财产， Dan anaknya menggugat mamanya, membawanya ke pengadilan. 然后闹到把母亲告到法庭上。 Anaknya katakan bahwa mamanya ini bukan warga negara Indonesia. 他儿子说他母亲不是印尼的公民， Dan dia berharap mamanya dipulangkan ke RRC. 他希望他妈妈被送回中国， Tapi mamanya bisa membuktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia. 但是母亲能够证明他是印尼的公民。 Mamanya juga bisa membuktikan bahwa surat tanah mamanya itu lebih dulu daripada surat tanah yang dimiliki oleh anaknya. 母亲的土地证书呢，也早在儿子做的证书之前。 Sehingga mamanya memenangkan akan perkara ini. 后来这场官司就妈妈打赢了。 Kita tidak tahu apakah mamanya mengampuni anaknya. 我们不知道这位母亲是否能够去宽恕她的儿子。 Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? 弟兄姐妹们，我们又如何呢？ Apa yang membuat kita tidak dapat mengampuni? 是什么造成我们不能够去宽恕？ Apakah masalah uang? 是不是因为钱财的问题？ Masalah anak cucu yang tidak menghormati kita? 是儿孙不孝敬我们， Atau nama baik kita yang dijelek-jelekkan? 或者是我们的名声被亏损了？ Ada orang yang tidak dapat mengampuni seringkali berkaitan dengan masalah uang. 很多人不能去宽恕人，多数是因为钱财的问题。 Jadi seringkali uang ini membuat seseorang tidak bisa mengampuni satu dengan yang lain. 因为钱的问题，让我们不能够彼此去宽恕。 Seorang ibu bercerita bagaimana ada orang yang meminjam uang kepada dia. 有位母亲，她这样见证说，有人向她借钱， Setiap kali dia ketemu orang itu dia ingat uangnya belum dibayar. 每次看到那个人的时候，她就想起他还没有还债。 Jadi kalau dia lihat orang itu dia teringat uangnya. Jadi muka orang itu seperti duitnya begitu. 每次看到那个人呢，就记得他还没有还债，那好像那个人的脸就是他的钱。 Bapak Ibu, apa konsep kita tentang berkat Tuhan? 那么我们对上帝的恩典的概念是什么呢？ Apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kita dengan berbagai cara? 我们相信神能够供应我们，用很多的方法供应我们一切的需要吗？ Kalau uang itu memang dipercayakan kepada kita, 如果上帝已经定下这个钱是我们的， maka dengan berbagai cara kita akan terpenuhi kebutuhan kita. 那么通过许许多多的方法，我们所需要的必被满足。 Tapi kalau memang uang itu bukan diperhitungkan sebagai berkat untuk kita, 如果这个钱不是属于我们的，
maka uang itu tidak kembali kepada kita. 那么这个钱也不会再还给我们。 Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan setiap berkat Tuhan? 那么我们如何应用上帝所给我们的一切福分恩典呢？ Berkat Tuhan seharusnya membuat kita semakin kudus, 神的恩典其实要让我们更加的圣洁， semakin murah hati. 更加的有怜悯心、 Ataukah 慈 berkat 悲。 Tuhan justru membuat kita semakin jahat? 是否神的恩典让我们更加的邪恶呢？ Ada sebagian orang berkat Tuhan membuat mereka makin diberkati, makin jahat. 有一部分人呢，上帝越祝福他的时候，他变得更邪恶。 Karena mereka tidak melihat pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus, makin diberkati, makin pelit. 他们没有看见上帝那永不止息的眷顾，他们越蒙福，他们就越吝啬。 Bagi mereka yang tidak melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, 他们更吝啬，因为他们没有看见神将继续不断的去眷顾他们。 ia dapat mempersulit orang lain melakukan segala cara demi untuk mendapatkan berkat itu. 他利用一切的方法，让人带来很多麻烦。 Jadi pantas tidak kita tidak mengampuni 那么我们如果不去宽恕人，我们 Jika- 可以吗？ jika kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita terus-menerus. 我们如果相信神那永不止息的眷顾，我们能够不去宽恕人吗？ Mari kita mengampuni 我们要去宽恕人， sebab kita percaya ada Tuhan yang memelihara hidup kita terus-menerus. 因为我们要相信、确信神有不断的去眷顾我们。 Bapak Ibu, yang kedua, yang terakhir, mengapa kita harus mengampuni? 第二，为什么我们要宽恕人呢？ Sebab mengampuni adalah masalah kita, bukan masalah orang 因 lain. 为宽恕是我们自己的问题，不是别人的问题。 Bapak Ibu, mengapa hamba yang jahat itu ingin memenjarakan temannya yang berhutang? 为什么那个恶奴才他要把他的欠他钱的同伴下到监里呢？ Sebab dia merasa temannya itu patut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kelakuannya. 因为他觉得这个同伴应得到报应或者惩罚。 Kalau tidak dihukum atau dibebaskan, wah temannya ini keenakan. 如果让他自由了，或者免了他的债，那太便宜他了。 Hamba yang jahat itu sebenarnya memiliki hutang 150 tahun. 其实呢，这个恶奴才呢，他欠的钱是必须用150年的时间去偿还的。 Kalau dia bayar dengan gajinya, tidak akan kebayar walaupun dia sudah mati. 如果他用他每日的月薪去付债的话呢，他永远也付不清的。 Walaupun ia mencicil ya sampai dia meninggal, bisa jadi hutangnya itu tidak akan kebayar. 虽然他要每个月按期付款的话，他也是付不清的，直到他死都付不清。 Berapa hutang daripada temannya? 他的朋友欠了他多少呢？ Hutang temannya itu tidak sampai setahun. 他朋友欠他的债呢，不到1年就可以付清了， Tapi dia tidak bisa mengampuni temannya. 但是他却不能够去宽恕他的同伴。 Padahal dia sudah mendapatkan pengampunan. 其实他已经从他的主人得到了宽恕。 Waktu kita mengampuni, maka Allah melihat kita berada di posisi yang benar. 如果我们能够去宽恕人，那么上帝看见了我们是处在一个正确的态度。 Pengampunan ini menyangkut diri kita. 宽恕是关于我们个人的。 Waktu kita mengampuni, maka Allah memberikan damai sejahtera kepada kita. 当我们宽恕了人之后呢，上帝会赐给我们心中有平安。 Mengapa? 为什么呢？ Karena hati kita ini sudah menuruti firman Tuhan. 因为我们已经遵行了上帝的旨意， Maka Allah memberikan damai sejahtera kepada kita. 所以上帝就赐给我们平安。
Tapi pada waktu kita tidak mau mengampuni, maka di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera. 如果我们不愿意去宽恕人，那么我们心中就没有平安。 Mengapa Bapak Ibu? 为什么这样呢？ Karena kita berada di dalam kondisi melawan terhadap perintah Tuhan. 是因为我们去敌对上帝的教训。 Bapak Ibu, kita seringkali seperti hamba yang jahat. 我们常常就好像那个恶奴才， Kita berpikir kalau kita mengampuni orang yang sudah begitu banyak kesalahannya, enak betul orang itu. 我们觉得如果我们去宽恕一个做了这么许多错的事，那么 Kita- 太便宜他了。 Kita merasa kita tidak mau mengampuni supaya dia rasakan akibatnya karena saya tidak mau mengampuni. 我们不去宽恕他，要让他得到那个他所做的后果。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， banyak orang tidak mau mengampuni. 很多人他们不愿意去宽恕人， Sebab dia berpikir bahwa dia sedang menghukum orang itu. 因为他觉得他正在惩罚那个人。 Sebuah kisah nyata di Amerika terjadi di tahun 1993. 在1993年，在美国发生了一件事件。 Pada waktu itu terjadi perkelahian antara dua orang pemuda. 那个时候呢，有2位年轻人他们在争斗。 Yang satu berusia boleh dibilang masih remaja, 16 tahun. 有一名是刚刚16岁的少年， Dia berkelahi dengan pemuda yang lebih tua dari dia. 他就与一个比他年长的青年人 Lalu 争 dia 斗。 menembak kepala dari pemuda tersebut. 那么他就用枪呢打中那个人的头部， Sehingga pemuda itu meninggal dunia. 导致死亡。 Ibu Mary, nama daripada mama dari pemuda tersebut. Mary 就是那个被打死的那个年轻人的妈妈， Dia begitu terpukul. 她非常的震 Dia 惊， tidak percaya. 她不敢相信， Dia dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. 她心中充满了怨恨、愤怒。 Dia katakan, saya ingin remaja itu dikurung seperti binatang. 她说，她希望那个打死他儿子的这个少年人呢，像动物一样被关起来。 Saya benci anak itu dan juga ibunya. 我恨那个孩子和他的母亲。 Namun Mary sebagai seorang guru dan juga seorang Kristen yang taat, 但是作为Mary 作为老师和虔诚的基督徒， dia sadar bahwa dia harus memberi pengampunan. 他意识到他必须原谅、宽恕杀死他儿子的人。 Dia berusaha untuk menemui pembunuh daripada anaknya yang bernama Israel. 他开始接近这个打死他儿子的少年人。 Kalau saudara jadi Israel, apakah saudara mau bertemu dengan Ibu Mary? 如果你是 Israel， 你要跟 Mary 见面吗？ Pasti kita pikir-pikir dulu ya. 我们当然是要先考虑。 Awalnya Israel juga menolak untuk bertemu dengan Ibu Mary. 开始的时候呢，Israel 拒绝跟 Mary 见面， Tapi Ibu Mary terus-menerus menulis surat kepada Israel. 但是呢，Mary 呢不断继续的给他写信。 Akhirnya Israel mengizinkan Ibu Mary untuk bertemu dia di penjara. 到后来，Israel 就愿意跟 Mary 见面。 Saudara-saudara, apa yang membuat Ibu Mary mau mengampuni Israel? 是什么使Mary 愿意去宽恕那个杀他儿子的人呢？ Dia katakan tidak mengampuni itu seperti kanker. 他说如果不去宽恕呢，就好像那个癌细胞。 Ini akan memakan diri saudara dari dalam keluar. 那么他将从内到外把你给吞吃了。 Ini bukan orang lain. 这不是别人， Maksudnya ini bukan masalah orang lain. 这个不是别人的问题。 Saya mengampuni dia atau tidak mengurangi apa yang dia lakukan. 我宽恕或者不宽恕他，并不减少他所做的。 Saya mengampuni karena saya berhutang kepada Tuhan.
我宽恕他是因为我欠了神的债。 Saya mengampuni karena saya punya alasan sendiri. 我宽恕他，我有我自个儿的理由。 Saya mau mengampuni sebab mengampuni itu adalah untuk saya. 我去宽恕他，因为宽恕是我个人的问题，是为我自己。 Ya, ternyata selain pengampunan itu berguna buat diri kita, Bapak Ibu. 宽恕不但为了我们自己，对我们 Pengampunan itu juga membawa perubahan dalam hidup Israel. 宽恕也改变了以色列。 Israel berkata, saya belum benar-benar memaafkan diri saya sendiri. 以色列说：“我还不能够真正的去原谅自己， Saya belajar untuk memaafkan diri saya. 我学习原谅自己， Saya masih terus mencoba untuk memaafkan diri saya sendiri. 我不断的尽量的去原谅自己。” Kita lihat apa yang terjadi setelah Ibu Mary menyatakan bahwa dia mengampuni Israel. 我们看以后，怎么样啊？当以色列受到Mary 的宽恕之后， Israel bertekad untuk membayar kemurahan hati Ibu Mary. 他决志，他要偿还Mary 对他的宽恕。 Israel menjadi pembicara yang menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi. 他传讲强调宽恕与和解的重要性。 Bapak Ibu, apakah saat ini kita masih sulit untuk memberikan pengampunan? 弟兄姐妹们，是否我们今天还是很难的去宽恕人呢？ Apakah kita masih menahan pengampunan itu? 我们是不是还是守住，不愿意去宽恕人呢？ Kepada yang lebih muda, 宽恕那些比我们年轻的， kepada yang lebih kecil, 比我们小的。 seringkali kita merasa sudah seharusnya saya tidak mengampuni dia. 我们常会觉得，我不需要去宽恕他们，原谅他们。 Untuk terjadi pemulihan, maka kita yang rohani atau kita yang lebih tua, kita yang lebih kuat, harus menerima yang lebih lemah. 为了能和解，我们这些比较年长的、比较属灵比较好的，我们要去宽恕那些比我们弱的人。 Paulus mengingatkan di dalam surat di Roma 保罗在罗马书提醒我们， bahwa kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. 他说我们要在神面前负起责任，做交代。 Oleh karena itu kita perlu memberikan pengampunan. 所以我们必须去宽恕人。 Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan yang buat kita itu adalah kesalahan yang besar. 弟兄姐妹们，如果我们的孩子呢犯了很大的错， Kita seringkali berharap dialah yang datang kepada kita dan meminta maaf. 我们很希望他们自动的先来向我们认错。 Kita tunggu-tunggu tapi anak ini tidak juga datang kepada kita. 我们一直等，但是那个孩子他并 Mengapa 没 Bapak 有 Ibu? 来道歉，为什 Karena 么 dia 呢？ dalam kondisi bersalah. 因为他是处在那个 Jadi dia 错的一面，因为 Dan dia- 他害怕， Dan dia tidak berani untuk bilang kata maaf. 他害怕，他不敢去认错道歉。 Umumnya kita juga tidak mau menjelaskan mengapa kita marah. 一般呢，我们也是不愿意去告诉他们解释说我们为什么生气， Kita lebih memilih untuk ambil sikap diam. 我们就采取那个沉默的那个行动。 Seharusnya kitalah yang lebih tua, kitalah yang lebih rohani, kitalah yang di dalam posisi benar. 其实呢，我们是处在正确的，我们是处在比较年长的、属灵比较好的一面。 Mendatangi anak yang dalam kondisi takut bersalah. 我们来到那个犯错的孩子面前，因为他们正在害怕，因为他们错了。 Kita menjelaskan apa yang membuat kita marah. 我们要向他们解释为什么我们很生气。 Setelah itu kita jelaskan bahwa sekarang sudah selesai. 我们要告诉他们，现在事情已经解决了， Sehingga dia tahu bahwa ayah ibunya tidak terus dalam kondisi marah kepada dia. 让他知道父母亲呢不是一直在生他的气。 Jadi terjadilah pemulihan di antara kita dengan anak kita. 所以我们与孩子的关系就这样的能够和解了。
Jadi dari kisah Mary dengan Israel kita melihat bahwa pengampunan itu adalah masalah kita. 从美利与以色列的关系上呢，我们看见宽恕呢是我们个人的问题。 Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maukah kita memberikan pengampunan? 我们已经相信神的人呢，我们愿意给人宽恕吗？ Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan ketika kita percaya kepadanya. 当我们相信神的时候，我们已经领受了神的饶恕。 Mari kita juga membagikan pengampunan itu kepada orang lain. 那么我们也要去饶恕别人。 Ketika kita tidak memberikan pengampunan, 如果我们不去宽恕人的话， maka hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. 那么我们的生命就是成为绊脚石。 Hidup kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. 我们的生命没有好像上帝要的， Hidup kita tidak seperti Bapa kita yang sudah mengampuni kita. 我们不像我们已经饶恕我们的天父一样。 Mari sekali lagi kita belajar sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. 那么我们学习主耶稣在十字架上所做的。 Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 父啊，赦免他们，因为他们不知道他们所做的是什么。 Pagi ini kita belajar dua hal. 今天早上我们学习2个功 Mengapa 课， kita harus mengampuni? 为什么我们必须饶恕人？ Yang pertama, kita harus mengampuni karena kita percaya pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus di dalam hidup kita. 第一，我们去宽恕人，因为我们相信神那永不止息的眷顾。 Tidak ada sesuatu yang kurang ketika orang lain mengambil daripada kita. 那么，如果有人从我们当中多取一切的话，我们没有损失什么。 Yang kedua, kita memberi pengampunan sebab pengampunan itu menyangkut diri kita. 第二，我们要去宽恕人，因为宽恕是我们个人的问题。 Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. 愿神的话来赐福我们。 Amin. 阿门。 Kita akan masuk dalam doa. 我们要代祷， Kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita dan juga negara-negara lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu kembali mengingatkan kami. Untuk kami memberikan pengampunan, biarlah kami seperti Engkau ya Tuhan. Bapa yang murah hati yang sudah mengampuni kami. Tuhan, kami menyadari betapa seringkali kami masih sulit. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Dan kami juga boleh melihat kelemahan kami. Dan kami sadar ya Tuhan, bahwa kami pun butuh anugerah Tuhan untuk kami mengubah kelemahan kami. Begitu juga ketika kami diperhadapkan dengan orang lain yang memiliki kelemahan. Biarlah kami juga memberikan kasih karunia, memberikan pengampunan ketika orang lain melakukan kesalahan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk terus boleh melakukan firman-Mu. Biarlah kami di tengah dunia ini, kami boleh seperti yang Tuhan tetapkan. Kau menciptakan kami agar kami boleh menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh memuliakan Tuhan lewat pengampunan yang kami berikan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini terus masih mengusahakan keluar daripada masalah pandemi yang belum terselesaikan. Begitu banyak Tuhan mereka yang terkena positif corona setiap harinya. Tuhan berikan kesadaran kepada warga negara Indonesia, berikan kesadaran kepada kami untuk kami juga memperhatikan Tuhan akan protokol kesehatan. Kami memperhatikan social distancing, kami memperhatikan himbauan daripada pemerintah. Tuhan tolong pemerintah kami ya Tuhan yang sedang berjuang Tuhan mengatasi bukan saja masalah kesehatan tapi juga masalah ekonomi. Kami berharap Bapak ada terobosan-terobosan baru yang dipikirkan yang juga membawa negara kami ke arah yang lebih baik. Negara kami tidak sampai mencapai kepada krisis ekonomi.
Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan untuk negara lain ya Tuhan, Engkau juga yang memberikan berkat-Mu kepada para pemimpin. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja-Mu, khususnya kami sebagai umat Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tetap beribadah kepada Engkau. Kami tetap memperhatikan relasi kami dengan Tuhan. Kami tetap Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Tuhan, kami tetap serahkan gereja-gereja yang saat ini juga Tuhan dalam keadaan masih mempertimbangkan untuk ibadah onsite. Tuhan juga yang memberikan kepada kami hikmat. Kami serahkan Tuhan, sekali lagi doa kami. Kiranya Tuhan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia. 我们要以历代众信徒，一起来宣告我们的信仰，使徒信经，回想我们受洗时的承诺。先用印尼文来宣告。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa syukur kita, mari saat ini kita mempersembahkan persembahan kita. 主所爱的弟兄姐妹们，我们要一起来收奉献。 Persembahan dapat Bapak Ibu transfer melalui nomor rekening gereja Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们可以把奉献款汇到各自的堂会的账号。 Mari kita juga mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. 我们也要把自己献上，当作活祭献给主。 Ayat persembahan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 今天的奉献金句是取自彼得前书第2章第5节。 Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 你们也要像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，接着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。 Pakai hidupku ini. 我一生求主管理。 Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini,
Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. 我们一起谢恩祷告。 Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat kebaikan Tuhan yang terus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kami setiap paginya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk itu semua. Dan saat ini Tuhan kami belajar untuk mewujudkan ucapan syukur kami melalui persembahan kami yang kami boleh serahkan, kami kumpulkan untuk juga memperlancar pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, majelis-majelis jemaat yang boleh mengelola persembahan ini. Berkati di dalam pelayanan mereka dan juga gereja-gereja Tuhan boleh semakin juga memuliakan nama Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan boleh mempercayakan. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu terus kami mau belajar bagaimana lebih baik lagi di dalam persembahan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami dengan rasa syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, memampukan kita untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.